seperti mana yang kita kongsikan tadi. Kat talian tu bujang ke? Kita terus ke aspirasi negeriku, evolusi teknologi bersama tetamu kita seperti biasa, Tuan Kamaruzaman Jahidin KJ, pakar IT keusahawanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab persoalan dulu sebelum kita ke soalan-soalan yang lain. Bujang ke tidak? Bujang 3. Bujang. Sekarang bujang lah. Bawa rumah kerja. Okey. Oh, berani jawab berani jawab. Apa khabar KJ pagi ni KJ? Sihat KJ? Alhamdulillah. Okey. Hari ni topik kita ni. Alhamdulillah. Ini kita punya topik mengurus kos perniagaan dengan kaedah Lean IR 4.0 Tuan ya? Ya betul. Banyak ni kalau ikut soalan dia pun kita topik dia pun ataupun tajuk dia pun mungkin ramai yang tengah-ngah macam mana kaedah tu pula ya. Jadi boleh ke tidak Tuan maksudkan ataupun Tuan uraikan apa maksud pengurusan Lean dan juga Lean IR 4.0. Tapi kalau Nini tanya abang tak tahu Nini. Nini tahu? Nini sendiri bila baca tu ni cakap bila baca pun ramai tenganga. Bila dengar pun ramai tenganga. Jadi hanya Tuan KJ yang boleh kongsikan. Cuba cerita Tuan. Mungkin boleh elaborate sikit, silakan. Boleh. Itu uniknya aspirasi negeriku. Kita berkongsi maklumat tentang benda-benda yang sepatutnya kita tahu tapi kita tak tahu kan. Okey. Jadi Lean ni sebenarnya dia satu kaedah ataupun satu method satu metod untuk kita buat pengurusan dengan lebih bijak. Apa yang dikatakan bijak tu? Bijak tu, dikatakan dengan bijak tu adalah bijak dari segi mengurus dan mengenal pasti benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Contohnya banyak pengurusan pembaziran. Dan banyak juga yang kita perlu tahu tentang bagaimana nak menguruskan pembaziran ni dan bagaimana kita nak nak menjaga kita punya pelanggan supaya pelanggan kita ni lebih loyal kepada kita. Itulah dia lebih kurang cerita pasal pengurusan Lean. Dan kalau kita lihat pengurusan Lean ni sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia lah, katakan di Malaysia kita ada ramai peniaga-peniaga yang berdaftar dengan SSM. Kalau saya lihat peniaga-peniaga yang berdaftar dengan SSM ni ada lebih kurang dalam 1.3 juta rakyat tempatan. Ramai usahawan kita ya? Ya, ramai. Jadi kalau jumlah perniagaan tu ada lebih kurang dalam 7 juta. Dan numbers ni akan bertingkat. Dan saya tu tengok dalam tahun 2018 6 juta. Kalau tengok 2020 ni, 2019 dia tengok statistik ni 7 juta. Jadi dalam keadaan kita COVID-19 ni pun orang makin ramai berniaga. Nampaklah itu. Betul. Jadi bagaimana kita nak berniaga supaya kita lebih dekat dengan pelanggan dan pelanggan ni mampu beli. Itulah dia. Okey, jadi pengurusan Lean ni sebenarnya kita menguruskan benda-benda yang tak sepatutnya kita buat dan kita buang benda-benda tu. Dalam erti kata lain macam kata lain, kita perlu membuat satu perubahan setiap hari dan setiap masa. Satu, kita juga menjaga customer kita ataupun pelanggan kita. Dan yang ketiga, kita kena respect kepada pekerja-pekerja kita. Jadi pengurusan Lean ni dia lebih terjerumus kepada masa, tempat, barangan dan yang lain. Dan kalau kita lihat lagi, pernah dengar perkataan control the controllable? Control the controllable. Okey. Ni benda-benda baru ni. Saya benda baru ni. Saya macam tengah baca kamus ni. Tak payah. Saya bagi terus. Okey. Umpama DJ ni umpama. Kalau DJ ni tengah hujan hari hujan. Okey. Apa DJ ni buat? Kalau tengah hujan? Nak melintas jalan hari hujan. Dia apa kita buat? Antara berteduh ataupun cari payung. Okey, kita cari payung sebab kita nak melintas kan. Okey. Itu dia maksudkan control the controllable. Hujan ni kita tak boleh kontrol. Ini rahmat Tuhan. Okey. Betul? Tapi untuk kita kontrol diri kita daripada basah dan daripada demam balik nanti kita guna payung. Okey. Jadi payung itulah merupakan alat kita untuk kita melintas jalan ke depan satu lagi. Begitu juga dengan kapal layar. Kita tak boleh kontrol dah.
Betul. Yang boleh kontrol hanya kita boleh kontrol dia punya steering, dia punya maneuver dia. Okay? Angin dan sebagainya itu rahmat Allah, tak boleh buat apa-apa. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang ni dalam COVID-19 ni. Okey, bagaimanakah syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat-syarikat kecil dan sederhana ni untuk kontrol supaya dia punya cost tu kurang, dia punya profit tu tinggi, ataupun keuntungan dia tinggi. Itu dinamakan control the controllable. Faham? Harga tak boleh dah. Harga tak boleh suka-suka kita naik. Betul tak? Betul. Nanti kan ada juga harga-harga yang barang yang terkawal tu tak boleh kita naik suka hati. Jadi kita kena kontrol apa? Kita kena kontrol kos operasi kita. Jadi macam mana kita nak kontrol kos operasi kita? Kita terpaksalah membuat sesuatu benda yang kita tengok. Contohlah macam dulu saya bagi contohlah Dulu kita tengok DJ tahun 1980, 1990, bagaimana dia nak cari lagu-lagu. Guna pakai piring hitam. Ya, betul. CD Satu cari ni. Ada 2-3 orang kat belakang kita. Naik lagu tu, betul tak? Betul. Tapi sekarang seorang aja. Dengan bantuan teknologi, betul tak? Betul, betul. Jadi situ dah kita kurangkan kos dan orang ni boleh buat benda lain. Yang satu, capaian kita cepat. Dan customer macam saya pendengar Tega Selangor FM kan tu. Nak lagu ni, tak payah dia, sekejap dia cari. Search dalam komputer, tekan lagu, jalan. Betul. That is how fast kita mendekatkan diri kita dengan pelanggan. Itu juga dengan bisnes. Jadi bisnes ni bukan benda yang mudah lah. Kalau kita lihat saya suka bagi DJ Kadir dengan diri ni satu term dalam bisnes ni ada 7M. 7M 7M. Bukan Mahani, Mahazan, bukan Yang pertama apa dia tu? Okey, pertama adalah manpower. Pekerja. Okey. Yang kedua material, barangan yang kita nak buat, barangan yang kita nak jual. Okey. Yang ketiga mesin, alatan. Mesin peralatan yang kita nak gunakan untuk kita membuat produksi ataupun sebagainya. Betul. Yang keempat method, cara. Method ni cara bagaimana kita nak menjual, apa cara kita nak menjual, bagaimana kita nak mengeluarkan produk ni supaya dia lebih berkualiti. Betul. Dan yang kelima, market. Pasaran kita. Dan yang keenam, duit, money. Ada duit tak boleh buat apa juga, betul tak? Betul. Dan yang ketujuh tu management, pengurusan. Jadi dalam perniagaan ni 7 elemen M ni sangat-sangat penting. Betul. Jadi macam mana kita nak menguruskan manpower, bagaimana kita nak menguruskan material, bagaimana kita nak menguruskan mesin, ini semua dalam lean. Jadi contoh, bagaimana saya nak menguruskan manpower. So dalam manpower, dalam kita punya human capital ni, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Dan ada yang tak bagus ni kita perlu tingkatkan skill dia. Jadi tidaklah kita membuang kita punya membuangkan skill yang kita ambil orang ni supaya dia tidak buat kerja yang betul-betul dia buat. Kita kena tengok skill apa dia. Mungkin skill ni boleh buat kerja ni dan kita bagi kerja tu. Tidaklah kerja dia menyapu sampah hari-hari. Satu contoh. Okey. Dan material, bila kita buat produksi, material banyak waste, banyak yang pembaziran yang kita buat. Kadang-kadang barang reject kan, kadang-kadang kita tengah buat tu ada yang reject, ada yang rosak dan sebagainya, kita buang. Ini semua cost. Jadi kalau kita letak kita nak buat satu produksi, kita letak kita punya input ni 1000 unit. Kita punya output dia dapat 900 unit sahaja. Jadi 100 unit ni satu pembaziran. Okey. Jadi macam mana kita nak menguruskan yang 100 unit tu supaya dia boleh jadi. Dia boleh tambah ke dalam 1000 unit tadi tu supaya jadi 1000 unit. Maksudnya input 1000, output kita pun 1000. Okay. Jadi tak ada waste yang kita buang. Itu satu contoh. Itu lean, itu pengurusan lean yang sebenarnya. Begitu juga dengan mesin. Mesin ni kita beli berpuluh ribu, tapi pakainya 2 jam aja. Betul juga. Lepas tu kita beli berpuluh ribu, rosaknya lama daripada kita pakai. Okey. Kita nak pakai 8 jam tapi rosaknya 4 jam, kita pakai 4 jam je, rugi tak? Payah kat situ. Ya, betul. Dan kita bayar bulan-bulan kepada pada bank. Betul. Ini yang dikatakan yang bila COVID-19 ni ada ni, kerajaan telah menjalankan satu program penjana, moratorium dan sebagainya, mengurangkan kos kita bayar.
Sebabkan benda-benda macam ni. Jadi kalau kita tak utilize, kalau kita tak guna sepenuh punya miskin ni, kita akan jadi kerugian. Dan sebab tu bila kita nampak kita rugi, dan mulalah kita nak menjual harga yang lebih. Bila kita nak menjual harga yang lebih, customer pun tak mampu nak beli, dan akhirnya kita barang tak laku, kecedar akhirnya. Betul. Itu antara elemen-elemen dia tu. Okay? Alright. Jadi kalau kita lihat prinsipal, kita nak sambung lagi ke ataupun nak dengar lagu? Kita kena dengar lagu ni, panjang ni. Kalau nak baru soalan pertama dah panjang sangat dah ni. Kita berhibur dulu boleh, Tuan? Boleh. Sebab lepas ni kita nak tanya bagaimana pengurusan Lean ni bermula ni. Salah silah dia, okey? Okey, ini dia Mudah Bagimu, Kucai Mas hanya untuk anda, Selangor FM. Kucai Mas, mudah bagimu katanya. Adakah mudah bagi kita untuk amalkan Lean IR 40 ataupun 40 ni, Tuan KJ? Itulah dia. Kalau itu kan senang je nak buat benda ni. Macam tak tahu mana pun. Gaya cakap tadi macam panjang je, salah silah dia tu, Tuan. Itu sebenarnya definasi dia, tapi kalau kita buat hari-hari, saya rasa tak ada isu pun benda ni. Dan benda ni berada di depan mata kita, nampak benda tu, contohnya macam bermulanya Lean ni sebenarnya kan, kalau kita lihatnya dia, kalau kita sebagai perusahaan kita nak mulakan dengan 5S. Saya rasa saya dah masuk konti tu, saya tengok bersih je dekat konti kan, cantik je kan. Itu mengamalkan sistem 5S. Maksudnya kita nak cari barang ni senang, kita nak cari barang pun senang, apa benda kita nak buat pun benda semua senang depan mata kita. Itu antara satu benda yang dalam pengurusan Lean. Itu dia sebenarnya Lean. Okey? Dan kalau kita lihat sejarah Lean ni sebenarnya dia dah lama dah, DJ ni dan DJ Kadir dia dah lama sebenarnya. Kalau kita lihat, ingat tak dulu bila masa Henry Ford buat kereta, ingat tak bila? Itu Abang Kadir tanya soalan tu kat Abang Kadir. Abang Kadir dia pakai kereta apa kereta Beetle ke Volkswagen ke? Dia dahsyat. Tak ada abang, kita tank je. Kita tank. Dahsyat dia, Tuan. Bunyi macam Hummer je kan. Okey. Dia sebenarnya tahun 1850 tu, ketika American Civil War tu, dah ada banyak invention. Dah ada banyak, kalau tengok revolusi 1.0 tu kita dah ada banyak invention di dunia. Dan ketika itu dia nampak banyak ada benda-benda yang dia perlu buat pembaikan ataupun improvement. Dan dari situ bermulanya, dan masuk kemudian tahun 19,000 Henry Ford buat kereta. Okey. Bila Henry Ford buat kereta, banyak benda-benda yang dia rasa macam pembelajaran berlaku dekat situ. Dan ketika itu Toyota, one of the Toyota engineer ni pergi ke Ford di Amerika nak belajar cara-cara macam mana nak assemble kereta. Nampak tak? Bukan Jepun ni dia belajar ni, dia bukan Jepun ni dia buat ni, tapi dia belajar juga. So bila dia balik ke Jepun, dan satu engineer nama dia Taichi Ohno. Dia ni kita panggil father of Lean. Okey. Dia merupakan seorang engineer di Toyota di Jepun. Dialah yang membaik pulih ataupun dialah yang membuatkan pemikiran Lean ni, ataupun dia panggil Lean thinking. Di mana konsep dia, kita perlu mengeluarkan pengeluaran yang banyak dengan kos yang minima. Jadi bila pengeluaran yang banyak dan kos yang minima, dia mendapatkan satu produktiviti yang tinggi, dan akhirnya Toyota ni lekat dengan pengguna, dan Toyota akan ada satu syarikat yang membangun dengan profit yang paling banyak. Itu mentaliti yang dia tanamkan kepada Toyota. Dan kita di Malaysia, kita macam contoh Pro 2 Pro 2 ni dia banyak extend kepada Toyota. Sebab tu tengok Pro 2 ni dia lebih tengok kualiti produk dia pun cantik, bersih, dan kalau pergi tengok factory dia sangat-sangat sistematik, sebab pengurusan atau pembelajaran ni dia dah kurangkan dan sebagainya. Okey. Jadi kalau dekat sini, dekat Malaysia pula, dia punya, bila dia start pula kan, bila masa kita buat benda ni dekat Malaysia, kita ada National Lean Roadmap, ataupun kita ada perancangan National Lean. Kita bermula, tak silap saya di sini, saya tengok dia bermula pada tahun 2011.
Tetapi syarikat-syarikat swasta dah bermula lama. Semenjak tahun 19, masa saya makan gaji dulu 1990 pun kita dah ada lean ni. Tapi lean ni cara lama lah. Cara kita kita banyak fokus kepada pengurusan 5S, kebersihan, pengurusan management, visible management, pengurusan yang boleh kita nampak waste ataupun pembezaan ni. Dan kalau kita lihat National Lean Roadmap ni, kita bermula pada tahun 2011 dan 2015 kita launching secara menyeluruh. Dan kebanyakan ni Lean ni sekarang ni diusahakan oleh Malaysian Productivity Corporation. Dan saya merupakan konsultan lah ataupun partner kepada MPC ini. Dan kalau kita lihat dekat Malaysia ni, kalau kita kata bukan saja dia terumus kepada masalah di syarikat swasta, tetapi pihak-pihak kerajaan pun menggunakan banyak lean juga. Sebagai contoh di hospital, tengok di hospital sekarang ni COVID-19, kita susah nak pergi hospital kadang-kadang sebab banyak sekatan-sekatan dan kita tak boleh nak rapatkan diri kita dengan hospital. Jadi kalau dulu kita pergi hospital, kita kena ambil nombor, betul? Kena kita pergi sana, ambil nombor dan kita kena tunggu. Dan lama kita terpaksa menunggu. Jadi bila kita menunggu ni akan menyebabkan banyak benda-benda yang tak berlaku, yang tidak baik berlaku. Jadi apa pihak pengurusan hospital ni buat, dia mengamalkan sistem dia panggil Lean Healthcare. Lean Healthcare ni maksudnya dia nak mengurangkan masa untuk buat treatment ataupun masa untuk mengeluarkan keputusan. Okey. Dan dia nak mengurangkan masa untuk mencari katil. Kadang-kadang kita tunggu katil tu, bila lah kita nak dapat katil ni. Betul, daripada pagi sampai ke malam belum tentu. Betul. Nampak tak? Jadi dekat situ dah ada satu pembaziran. Pembaziran bukan saja pada pihak pengurusan hospital, tapi pembaziran pada kita juga. Kita menunggu. Dah lah kita dalam keadaan kita terdesak. Kita bawa kereta pergi ke hospital pun jam. Kalau kita sampai hospital pun pula kita duduk menunggu pula lagi. Betul. Okay? Jadi banyak benda-benda yang kalau kita tengok loss ataupun kerugian kita banyak berlaku pada sini. Jadi pihak pengurusan hospital telah menjalankan, dan tidak semua hospital, tetapi hospital yang terpilih yang telah menjalankan. Jadi dia kata kurangkan kos, kurangkan waiting time, kurangkan cari jarian bed, kurangkan nak memberi ubat-ubatan. Sekarang ni padu lalu pun dah boleh ambil ubat, dah tak payahlah nak pergi ke hospital, parking kereta dan sebagainya. Kalau tengok hospital Kuala Lumpur, saya kata dia boleh pandu lalu dah sekarang ni. Betul. Hospital yang dah hadap daripada lalu. Ini semua pengurusan-pengurusan yang projek-projek ataupun projek-projek yang dia perlu buat dan dia perlu selaraskan untuk semua hospital-hospital. Jadi kita pun betul-betul seronok, dia kata kan. Okey. Kaedah yang ditambah baik lah. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat Lean ni, dia ada prinsipal dia ada ataupun dia panggil metodologi dia. Pertama, Lean ni pertama dia lebih fokus kepada pengguna ataupun dia lebih fokus kepada customer dia. So bagaimana kita nak meningkatkan kita punya value pada customer, satu. Yang keduanya, Lean ni kita kena kenal pasti apakah benda-benda yang boleh menyebabkan pembaziran itu berlaku. Contohlah penggunaan air. Contoh yang kita guna kadang-kadang, contohnya kita buka air kecil sudahlah, kenapa dah buka air yang besar? Betul tak? Betul. Kita kadang kata kita ambil wuduk kan, kita buka air sebesar-besar air, kita buka maksimum. Habis yang lain tu semua berjalan lepas keluar. Padahal kita pakai sikit je. Ini salah satu waste. Yang kedua, kalau kita lihat saya kata kita gosok gigi pagi-pagi kan. Setiap pagi kita gosok gigi dan malam, betul? Macam mana kita letak ubat gigi kita dekat berus gigi kita? Kalau kita tengok iklan dia letak dekat atas berus gigi tu je dia letak. Lepas tu bila kita gosok gigi, habis berterabur kita punya ubat gigi tu. Dia sepatutnya yang sebenarnya kita kena tekan ubat gigi kita tu masuk ke dalam berus tu, dan sikit dia kita pakai dan kita gosok gigi. Ini salah satu waste yang kita perlu. Di amalan kita sebenarnya. Dia culture, dia amalan. Dia bukan satu benda yang sangat besar kita tengok, tapi sebenarnya dia kecil yang kita boleh buat hari-hari. Sabar. Tuan KJ. Banyak. Panjang tu cerita dia. Tadi bila berus gigi tadi tu dia dah kata praktikalkan dalam kehidupan kita seharian. Itu soalan sebenarnya, tapi betul. Kejap lagi kita kongsikan lagi, boleh? Boleh. Okey, kita bebas sekejap ni. Nak berus gigi sekejap. Nak berus gigi sendiri dulu. Okey, dup. Ini dia Hanya Tak Anda, Selangor FM.
Dub-dub jantungku katanya bang. Dub-dab ni jantung Okey. KJ. Ya. Ada okey. Wah, minum air tak menjemput langsung. Sedaplah air masak ni. Tu lah, kita nampak daripada sini. Air bawa ada dekat Selangor ni, kat rumah saya ni. Ada okey. Bawa ada, alhamdulillah. Tu yang masa minum air tu rasa nikmat. Okey. Aduh, itu Peli dah tu. Kita terus ke soalan yang ketiga, okey? Okey. Agaknya bagaimana pula dengan pengurusan Lean ni? Ini nak tahu juga apa maksud Lean dan IR 4.0 ni boleh digabungkan dan menjadikannya lebih praktik dalam untuk diadaptasikan. Okey, begini cerita. Okey. Jadi kalau kita lihat, dah tahu Lean tadi, jadi kita dah mengenapasi masalah-masalah yang berlaku dalam syarikat ataupun dalam produksi, dalam kilang dan sebagainya. Jadi Lean IR 4.0 ni ayat saya. Okey. Ini yang saya keluar, saya punya metodologi saya rasa. Bila kita tengok industri 4.0, saya dah cerita banyak industri 4.0 ni, dia ada banyak elemen-elemen, dia ada banyak teknologi dia, antaranya IoT, big data, cloud computing, augmented reality, dan ada banyak lagi artificial intelligence dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai teknologi ni untuk kita untuk dia membantu kita mengenal pasti pembayaran yang berlaku ni, saya rasa benda tu lebih praktikal. Sebagai contoh kita tengok sebagai contoh. Saya ambillah satu kes dia cakap dia pernah discuss dengan saya tu pasal smart farming. Ingat tak? Correct. Smart farming. Yes. Smart farming. So kalau kita tengok smart farming, kenapa ada punya smart farming? Kalau dulu tak ada smart farming, kita tuang aja air sesuka hati kita dekat ladang, dekat kebun kita. Kalau kita buka pipe air tu, semua keluar air. Betul. Tapi sebenarnya kalau ikut spesifikasi contoh tumbuhan A ni dia memerlukan air sikit saja sebenarnya. Tapi sebabkan kita tak tahu, kita pun buka air, penuh air kat situ, dah membazir. Jadi dengan menggunakan teknologi industri 4.0 tadi ni, kita boleh menyukat kelembapan tanah tu. Jadi bila menyukat kelembapan tanah tu, air tu dah cukup dah, tak perlu nak buka dari pagi sampai ke tengah hari. Sebenarnya buka sikit je, mungkin setengah jam je dah lembab dah. Dan tumbuhan tu lebih hidup dengan subur. Sebagai contohnya kalau kita lihat fertigasi cili yang saya pernah cakap itu. Kalau kaedah lama dia buat cara apa? Dia siram pokok, dia siram racun dan sebagainya, dia main siram je, tak kira pun. Tapi apa dia dapat? Hasilnya dapat grade C dan grade B. Tak pernah dapat grade A. Tapi dengan bantuan teknologi tadi ni, dia dah menyukat baja, dah menyukat racun, dah menyukat air, cahaya dan sebagainya. Dia mendapat grade A dan B. C dah tak ada dah. Itu satu. Yang kedua, kita tengok balik kepada smart factory. Kalau tengok smart factory ni, kalau kita lihat, kalau kita pergilah dalam syarikat-syarikat, saya pernah masuk banyak-banyak kilang. Kadang-kadang kita tengok production report tu ataupun dia punya report produksi tu, kita tengok pakai A4, tapi isinya mungkin sikit saja, 2-3 bahagian saja, yang lain tu semua kosong. Dah rugi dah kita punya kertas A4 tadi. Jadi bila ada bantuan IoT tadi, diletakkan ke dalam mesin ataupun ke dalam tempat-tempat yang berkenaan, kita mendapat output ataupun production report ni terus ke dalam handphone kita ataupun terus ke dalam kita punya PC ataupun laptop kita. Dan bila ada masalah dia terus trigger kepada handphone kita dan dia terus menyala lampu dan sebagainya, dan kita sebagai pekerja terus menuju ke tempat tu dan tengok apa masalah dia. Jadi benda-benda ni, itu saya kata tadi, gabungan dua-dua ni dia sangat praktikal. Sebab tidaklah kita tengok mesin tu apa tak jalan mesin tu. Semua orang tak tahu. Betul. Jadi dengan adanya teknologi ni, bila mesin tak jalan melebihi 10 minit, lampu menyala dan semua orang tengok dan semua orang akan pergi menuju ke tempat itu. Ini secara praktikal lah. Okey, kalau nak jadi smart factory tu lagi canggih lagi canggih. Kalau ada smart factory ni, dia ada AGV, dia panggil automated guided vehicle yang boleh berjalan hulu kiri dekat dalam factory tu, angkat barang, hantar barang dan sebagainya. That is considered very smart factory. Dan setiap proses tu disukat dan setiap proses tu diambil. Jadi contoh macam tadi, balik pada production report tadi ni, kadang-kadang saya dulu tahun 1990 saya nak dapat report ni, saya tunggu besok. Saya kena tunggu besok nak dapatkan result dia. Jadi kalau kita ada sistem yang menggabungkan, dia lambat. Menggabungkan industri 4.0 dengan Lean ni, kita mendapat result immediately.
Jadi tidaklah kita membuang masa. Ini dia, masa ni sebenarnya satu benda yang kita perlu jaga. Pembuangan. Okey, izinkan saya share satu lagi. Kita kenal pasti 8 jenis wastages ataupun pembaziran. Pertama, pembaziran dia transportation. Transportation kadang-kadang kita tolak barang nak pakai sebagainya kan. Dia ada dua transportation ni. Transportation sama ada kita tolak barang ataupun kita punya rugian transport ni information. Pertama. Yang kedua, inventory. Kadang-kadang kita tak buat inventory pun. Kadang-kadang inventory kita melebihi apa yang kita nak. Kadang-kadang inventory tak cukup. Pelanggan dah nak ni tapi tak cukup. Dah kita kena call kita punya vendor untuk hantar barang. Dah kita tunggu lagi lama. Dah buang masa lah Buang masa. Yang ketiga, motion. Kadang-kadang kita punya perjalanan, kita punya pergerakan ni melebihi apa yang kita buat. Sebenarnya kita kena kontrol kita punya pergerakan. Dan yang keempat, waiting. Waiting ni masa yang kita tunggu. Banyak benda-benda kita tunggu. Mesin tak siap lagi, barang tak sampai lagi. Nak jalan ni, benda tak ada. Dan kita kadang-kadang ni dia panggil over processing. Kita buat lebih daripada apa yang customer nak. Ini pun wastage juga. Sebab kita tak perlu pula tempat yang besar pula nak simpan storage-nya. Okey? Begitu juga dengan over production. Dan ada yang kelima, kita panggil, yang keenam kita panggil dia decide, reject. Reject ni yang kita kena kontrol supaya kita dapat kurangkan reject. Macam tadi, input dia 1,000, pastikan output dia lebih kurang pun 1,000, tidak pun 999. Satu je reject. Dan yang keakhir sekali, yang ke-8, kita panggil skill. Jadi skill workers ataupun human capital yang kita ada tadi ni, kita kena selalu upgrade skill dia supaya tidak membazir dia. Jadi dengan arti kata lain, 8 wastage tadi ni, saya boleh namakan dia sebagai Team Woods. TIMWOODS. Dia panggil Team Woods. Team Woods Ya, transportation, inventory, motion, waiting, over-processing, over-production, defects dan skill. Banyak termas ni dia buat ni. Betul. Inilah sebenarnya kita punya pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga perlu fokus bagaimana nak mengurangkan benda-benda ni dengan bantuan teknologi supaya ia lebih praktikal untuk kita guna pakai. Baik. Okey, terima kasih banyak Tuan KJ. Kalau ikutkan nak terang tu banyak tu nak terang, ramai yang nak tanya juga kan, tapi masa begitu mencemburi kita Tuan. Tak apa, ada minggu depan jumpa lagi. InsyaAllah minggu depan lebih lagi akan diterangkan Tuan ya. Dengan banyak lagi terma-terma baru, okey? Betul. Okey, terima kasih banyak Tuan KJ. Sama-sama, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Tuan Kamaruzaman Jahidin ataupun KJ, pakar IT keusahawanan dalam topik kita hari ni bang mengurus kos perniagaan dengan kaedah Lean IR 4.0 menerusi aspirasi negeriku, evolusi teknologi. Terus kekal bersama kami hingga pukul 12.30 hari nanti.